kita dah bentangkan hala tuju ekonomi kita. Ekonomi madani setakat ini tidak ada satu kritikan besar pun, baik daripada pasaran modal kita, baik daripada pelabur antarabangsa, hatta apatah lagi daripada Perikatan Nasional sendiri. Tak ada. Sekali-sekali ada dengar Azmin ke, Razi Jidin ke, Sanusi ke, ahli parlimen Bacok ke, yang kritik secara terperinci tentang perancangan ekonomi madani. Dia tak boleh. Kamu nak kritik macam mananya, perancangan itu bagus. Kita nak perkenalkan sektor-sektor bernilai tinggi yang baru, dan kita dah tunjukkan bukan saja kita bercakap, dah berlaku pun. Kita dah lancarkan pelan peralihan tenaga. Kita dah dapat pun pelaburan 25 bilion. Kita dah dapat pun komitmen untuk mewujudkan 23,000 pekerja baru. Jadi, kok mana dia nak komen? Sebab zaman dia 33 bulan, satu perancangan pun dia tak ada. Satu sektor baru pun dia tak boleh wujudkan saudara-saudari. Kita dah tengok hasil dia, pasaran saham mula naik. Dalam tempoh 1 minggu, pasaran saham naik 80 mata, yang bersamaan dengan lebih kurang hampir 1 bilion ringgit dana bersih pelabur asing masuk ke pasaran saham. Kita dah tengok hasil dia, inflasi sudah turun. Yang tak percaya kata inflasi turun, pergilah ke supermarket. Ayam berapa, minyak berapa. Jadi kod mana? Sebab itu saya tahu dia akan cuba cari jalan untuk dia tak datang berdebat. Sebab saya tahu dia apatah dia nak bentangkan perancangan dia, dia nak kritik ekonomi madani, sampai sekarang pun dia masih belum lagi cari jalan, tak tahu nak kritik kat mana. Akhirnya dia akan ulang benda yang sama, yang membodohkan rakyat, terutamanya orang-orang muda yang macam saya kata masa zaman 2008 tu bersunat pun belum lagi. Dia akan cerita, yang ini janji tak ditunai. Cuba cerita janji mana yang tak ditunai. Cuba cerita. Saya berkempen PRU 15, 7 bulan lepas. Saya senaraikan 5 perkara yang PKR akan tumpukan kalau kita jadi kerajaan. Saya berkempen dalam kempen Ayuh Malaysia. 5 perkara yang mengundi Pakatan Harapan semua tahu. Pertama, kita kata kita nak lonjakkan tenaga boleh baru. Dah buat, saudara-saudari. Dah dapat pelaburan 25 bilion. 7 bulan saja. Kedua, saya sebut keterjaminan makanan. Kita akan tumpu untuk memastikan pertanian moden bercambah di Malaysia dan buka ruang sepenuhnya kepada yang muda untuk menyertai pertanian moden. Dah buat. Saya dah lancar minggu lepas 1,000 ekar pertama. Lebih kurang 4,000 orang peserta. Hasil pun dah boleh petik. Di Selangor dah boleh petik. Di Putrajaya insya-Allah minggu depan kita dah boleh petik. Kok mana tak buat? Nu kamu di Kelantan, di Kedah, tanah banyak-banyak yang korang tak buat selama ni, kenapa? Dah buat. Yang ketiga, saya kata untuk meningkatkan kemahiran bekerja TVET, Technical Vocational. Dah buat minggu depan. Bukan minggu depan lah, esok lusa dia. Kita akan lancarkan Academy in Industry yang buka kerja kepada lapisan pelajar-pelajar 20,000 orang batch pertama, yang melibatkan pengilang-pengilang terbesar di negara ini. Keluar saja sekolah, tak payah pergi universiti, tak payah pergi institut. Boleh kerja terus, gaji lebih kurang RM2,000 campur dengan overtime. Dapat ganjaran kerajaan, lepas 18 bulan dapat sijil kemahiran. Tak payah belajar macam dulu, boleh terus kerja, dan daripada sijil kemahiran di tempat kerja, kita akan bangunkan selepas itu dia dapat diploma di tempat kerja, dan daripada dia bekerja akhirnya dia dapat ijazah, sama macam yang kerajaan Jerman buat. Dah buat. Keempat, saya janji kata tumpuan keadilan bila kita menang ialah mendemokrasikan pendidikan melalui pendigitalan. Kita nak pastikan anak-anak kita kreatif, ada inovasi.
Kita nak pastikan kualiti anak-anak kita ini boleh bersaing dalam ekonomi digital. Sebahagiannya telah pun saudara-saudari nampak. Sebab itu kita buat program Innovaton, saudara-saudari. Supaya budaya inovasi ini kita budayakan daripada bawah. Kita tunjukkan ada saja budak-budak sekolah yang lagi cerdik daripada menteri-menteri besar PAS, saudara-saudari. Dia boleh fikirkan ciptaan dia, ada pandangan teknikal, ada elektronik. Dia boleh ke depan dengan hakim dan ada yang telah dapat pelaburan pada masa itu juga. Ada satu saja lagi yang saya belum sentuh. Soal perumahan rakyat, kerana itu dijalankan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dan Saudara Akmal Timbalan Menteri KPKT sedang tumpukan untuk memastikan rumah-rumah terbengkalai ini disiapkan. Jadi kod mananya yang kata janji-janji tidak ditunai? Lawan politik boleh. Jangan bohong. Lawan politik boleh. Tapi mestilah kita berlawan atas landasan idea, cadangan yang boleh bawa kebaikan kepada rakyat. Jangan kita menimbulkan kebencian semata-mata supaya ada 10-20 orang daripada parti kamu menjadi wakil rakyat. Jadi